Assalamualaikum. Hai semua. Macam mana hari ni? Saya harap kamu semua dalam keadaan sihat dan sentiasa jaga kesihatan dan keselamatan diri, terutama ketika kamu semua berada di luar rumah. Jadi hari ni cikgu nak masuk pada topik yang baru iaitu unit 2.2, sokongan dan pergerakan. Tapi kita akan fokus pada sistem rangka. Jadi kamu semua boleh buka muka surat 79. Okey, sedikit pengenalan mengenai sistem rangka. Sistem rangka ni merupakan satu sistem yang terdiri daripada tulang-tulang. Nama pun rangka kan. Jadi dia berkaitan dengan tulang-tulang lah yang kuat dan struktur sokongan seperti ligamen, cartilage dan sendi. Apa itu ligamen? Ligamen ni bermaksud tisu berfiber yang menyambungkan dua atau lebih tulang atau rawan yang boleh bergerak. Ha, dia menyambungkan tulang dengan tulang lah, kan? Okey. Yang kedua adalah apa itu sendi? Sendi ni adalah tempat pertemuan dua tulang yang bersebelahan. Terdapat 3 jenis sendi pada manusia iaitu sendi sinartrosis, amfiartrosis dan diartrosis. Apa ini sinartrosis? Siapa tahu? Okey, sinartrosis ni adalah sendi yang tidak bergerak. Manakala amfiartrosis ini pula adalah sendi yang gerakannya adalah terhad. Manakala diartrosis ni pula adalah sendi yang bergerak bebas. Faham tak? Ini adalah nama-nama spesifik dia lah. Jadi, cartilage ni pula adalah tisu yang kurang keras dan lebih fleksibel daripada tulang. Cartilage ni menyaluti hujung-hujung tulang yang membentuk sendi. Jadi cartilage ni kamu boleh dapati contohnya pada permukaan tulang ayam ketika kamu makan, kamu perasan tak ada bahagian yang tulang yang lembut, yang lutsina yang kamu boleh gigit. Itu salah satu contoh cartilage. Baik, seterusnya kita akan lihat pada apa itu tulang. Tulang merupakan sejenis tisu penyambung yang terdiri daripada sel-sel hidup dan bahan infrasel yang tidak hidup dan sangat keras. Okey, tulang ni memang kita tahulah tulang keras. Jadi bahan yang terpenting dalam tulang ni untuk menjadikan dia kuat ialah kalsium, garam serta gentian protein yang kita kenali sebagai collagen. Baik, seterusnya tulang, sedikit info mengenai tulang ni. Semasa bayi dilahirkan, jumlah tulang yang terdapat pada tubuhnya adalah 270. Tapi bila bayi tersebut meningkat dewasa, tulang tu berkurang kepada 270 menjadi 206 sahaja. Kenapa? Perubahan yang berlaku adalah disebabkan oleh percantuman beberapa tulang seperti tulang sakrum dan tulang koksik. Awak boleh lihat dekat sini. Kamu semua boleh lihat. Ini antara gambar. Ada dua gambar ni. Ini adalah sakrum dan koksik bayi. Ni. Jadi kamu boleh lihat dia ada. Bahagiannya adalah tidak bercantum. Tapi apabila meningkat dewasa, sakrum dan koksik ni akan bercantum membentuk satu tulang yang kuat. Jadi daripada begini kepada keadaannya begini. Jadi sakrum dan koksik ni bercantum. Faham tak? Sebab itulah tulang kita semakin berkurang bila membesar. Baik. Seterusnya, okey. Ini
Kita lihat ni. Ini merupakan keseluruhan gambaran tulang-tulang yang berada di tubuh badan kita. Jadi, ini merupakan pandangan anterior dan ini pandangan posterior, iaitu pandangan hadapan dan pandangan belakang. Awak boleh lihat daripada bermula dengan tengkorak, kemudian tulang hidung, kranium, lepas tu clavicle, scapula, dia akan turun satu-satu sehingga sternum, rusuk. Kemudian tulang tangan pula ialah humerus, ulna, radius. Kita lihat pula pada turus vertebra, iaitu tulang macam tulang belakang lah kiranya. Turus vertebra. Okey? Awak boleh lihat semua tulang ni dan saya minta kamu hafal tulang-tulang ni kerana nama-nama tulang adalah sangat penting untuk kamu tahu. Jadi kita akan lihat pada slide seterusnya. Baik, klasifikasi dan peranan tulang mengikut bentuk. Tulang-tulang kita ni kalau awak perasan, dia ada bentuk-bentuk yang berbeza. Jadi, ada klasifikasinya, ada jenis-jenisnya tulang ni. Tulang terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz. Ada yang kecil, ada yang besar. Kepelbagaian ini menjadikan tulang-tulang mempunyai peranan yang lebih khusus lah. Ada 4 bentuk tulang kalau kamu nak tahu, iaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang leper atau pipih dan tulang tidak sama bentuk. Awak boleh lihat dekat sebelah tadi ni kan. Nampak? Perbezaan tulang. Setiap tulang tu adalah berbeza. Nampak? Baik, kita mulakan dengan tulang panjang. Okay. Tulang panjang, strukturnya adalah panjang dan lebar. Dia berperanan sebagai tuas yang berkesan untuk memudahkan pergerakan. Contohnya, pada tulang tangan kita, ada humerus, radius dan ulna. Jadi, humerus ni adalah, humerus, ulna dan radius ni adalah tulang-tulang yang berbentuk panjang. Nampak tak? Okay. Okay, ini humerus, ini ulna. Baik, seterusnya kita pergi pula pada tulang pendek. Strukturnya adalah berbentuk pendek. Boleh didapati di ruang yang tertutup dan berongga. Peranannya adalah memindahkan daya dan memudahkan sesuatu pergerakan. Membantu dalam memindahkan daya. Contohnya, tulang pada pergelangan tangan iaitu carpal. Apa boleh lihat di sini. Tulang carpal. Okey. Baik, seterusnya adalah tulang leper atau pipih. Kamu boleh lihat strukturnya adalah berbentuk nipis dan rata. Tulang leper ataupun pipih ni berperanan sebagai tempat pelekatan otot dan melindungi organ-organ di bawahnya. Awak boleh tengok gambar ni adalah gambar skapula. Skapula ni dekat mana? Skapula ni adalah tulang pada bahagian belakang kita. Contoh lagi yang lain adalah tulang rusuk contohnya. Dia adalah salah satu tulang yang melindungi otot dan melindungi organ-organ di bawah tulang tersebut. Okay? Boleh lihat ni. Ni antara contohnya tulang kranium, rusuk, sternum dan scapula. Baik, manakala tulang tak sama bentuk ni pula, strukturnya mempunyai banyak cuaran. Berbeza-beza lah maksudnya. Tak sama bentuk dengan yang lain. Dia bukan panjang, bukan pendek. Dia bentuknya adalah berbentuk bebas. Peranannya adalah sebagai tempat pelekatan otot. Contoh, tulang kranium, rusuk, sternum dan scapula. Okay? Fungsi tulang. Kita akan lihat pada fungsi tulang. Tulang ni adalah berfungsi sebagai sokongan. Kenapa?
Ianya membentuk kerangka tubuh dan menyokong berat badan. Tulang ni menyokong berat badan kita. Kalau tanpa tulang, tak adalah macam mana kita nak angkat badan kita, betul tak? Badan kita pun berat. Itulah fungsi tulang tersebut. Kemudian, tulang juga berfungsi sebagai pelekatan otot. Kalau kamu boleh lihat, sendi otot dan tulang membentuk satu sistem tuas yang membolehkan pergerakan berlaku apabila berlaku pengucupan otot yang melekat di tulang bagi hasilkan pergerakan berpaksi pada sendi. Dia sebagai membantu menyokong otot-otot lah. Kemudian kita lihat pula fungsi tulang sebagai perlindungan. Melindungi organ-organ penting dalam tubuh badan. Contoh, struktur tulang tengkorak yang melindungi otak. Struktur tulang tengkorak. Tengkorak ni dekat mana? Dekat sinilah, kan? Melindungi otak kita. Itu adalah salah satu organ yang penting. Jadi, tulang juga sebagai stor penyimpanan bahan mineral. Sebagai tempat penyimpanan bahan mineral terutama sekali kalsium dan fosforus. Di dalam tulang tu sendiri ada pelbagai bahan mineral. Dan terakhir sekali, fungsi tulang adalah sebagai tempat penghasilan sel darah. Pembentukan sel darah merah dan sel darah putih berlaku dalam sum-sum tulang. Jadi, tulang ni adalah bahagian atau struktur yang sangat-sangat penting untuk tubuh. Baik, setakat ni kamu faham tak apa yang saya ajar kamu? Kalau kamu faham, kita akan bincang mengenai tajuk ni. Kita akan bincang bersama dan jawab beberapa soalan. Okey? Baik. Ini saya sediakan soalan uji minda. Senang saja. Kita akan bincanglah mengenai soalan-soalan ini. Jadi, soalan yang pertama adalah menurut pendapat kamu, mengapa berlakunya percantuman di beberapa tulang? Macam saya cakap tadi kan, pada awal sekali, kita boleh lihat. Yang saya cakap ni, mengenai percantuman tulang. Kenapa agaknya tulang-tulang ni bercantum? Jawapannya adalah kerana tulang untuk membentuk tulang-tulang ni agar menjadi lebih kukuh dan kuat. Okey? Senang je. Baik, yang kedua adalah tisu berfiber yang menyambungkan dua atau lebih tulang rawan boleh bergerak. Dekat mana agaknya yang saya cakap tadi? Pilih pernyataan yang tepat tentang definisi di atas. A. Sendi, B. Tendon, C. Rawan dan D. ligamen. Mana satu? Tadi pada permulaan saya ada terangkan mengenai pernyataan-pernyataan ni lah. Yang mana satu? Jawapannya adalah D. Ligamen. Baik, kita akan lihat balik. Betul tak? D. Okey. Ligamen iaitu tisu berfiber yang menyambungkan dua atau lebih tulang atau rawan yang boleh bergerak. Baik, seterusnya adalah soalan yang ketiga iaitu nyatakan nama tulang berdasarkan label pada rajah di bawah. Bermula daripada kepala, dada dan bawah di bahagian perut. Apa nama tulang-tulang tersebut? Baik, kita akan mulakan atas iaitu tengkorak. Kemudian, boleh lihat di sini. Ni namanya apa? Ini adalah sternum, kemudian rusuk dan terakhir sekali adalah terus vertebra. Baik. Tamat pun pelajaran kita hari ini. Saya harap kamu semua faham apa yang kita dah belajar pada hari ini dan saya nak bagi sedikit tugasan pada kamu semua. Saya harap kamu dapat melakukan tugasan ini dengan baiklah. Saya nak kamu buat replika ataupun model tulang dari mana-mana bahagian, saya tak kisah.
Dan gunakan apa-apa bahan ikut kreativiti masing-masing. Guna kertas ke, guna apa-apalah kayu ke apa kan yang ada di rumah kamu. Dan setelah selesai, kamu tangkap gambar. Jadi gambar tu kamu hantar, dah siap kamu hantar di WhatsApp saya ataupun Telegram saya. Saya bagi masa pada kamu 1 minggu untuk siapkan tugasan ni. Jadi kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Siapkan kerja kamu baik-baik, okey? Terima kasih.